Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi milih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Baru-baru ini seorang rakan telah menghubungi saya dan meminta sedikit kata-kata nasihat berkenaan dengan langkah yang boleh dilakukan untuk membantu anaknya seorang ADHD membuat persiapan untuk berpuasa, kerana kata beliau anaknya selalu meragam tak nak berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi apakah yang boleh dilakukan? Saya sendiri bukanlah seorang pakar psikiatris pun tidak, psikologis pun tidak, coach pun tidak. Saya sendiri adalah seorang ADHD dan juga seorang pendidik, memahami sedikit sains pembelajaran dan menggunakan beberapa saranan yang dikemukakan oleh pakar-pakar, tapi kita usik sedikit untuk kita aplikasikan ia sebagai persiapan untuk berpuasa, iaitulah dengan memanfaatkan sebuah kita katakan artikel yang boleh dimuat turun secara percuma daripada majalah Attitude yang saya sangat galakkan, sama ada untuk anda sebagai seorang ADHD ataupun jika anda ibu bapa yang mempunyai anak yang ADHD. Iaitulah artikel yang bertajuk 13 Parenting Strategies for ADHD Kids. Jadi kita tengok sedikit apakah yang dinasihatkan di dalam artikel yang ditulis oleh Deborah Carpenter ini. Ada 13 nasihat. Yang pertama ialah believe in your child's future. Percaya kepada masa hadapan anak-anak kita. Ini adalah soal mindset. Puasa adalah merupakan ibadah yang Allah wajibkan ke atas seorang Muslim apabila Muslim itu mukallaf. Dan apabila dia berpuasa, komitmen terhadap puasa itu adalah komitmen sepanjang hayat. Sebelum seorang Muslim itu mukallaf, puasa itu tidak wajib ke atasnya. Justru di peringkat ini, puasa itu hendaklah apabila kita kemukakan kepada anak-anak kita, hendaklah ia dilakukan dalam bentuk memperkenalkan, mendidik, menggalakkan dan bukannya dalam bentuk memaksa, seolah-olah puasa itu sudah merupakan satu kewajipan ke atas anak-anak kita. Ada sebab kenapa Allah melewatkan tanggungjawab yang wajib ini hanya di peringkat mukallaf, kerana sains menjelaskan terhadap kemampuan seseorang itu untuk menguruskan ibadah-ibadahnya berdasarkan kepada kebolehan frontal lobe untuk melakukan fungsi-fungsi eksekutif dalam kehidupan. Jadi jangan kita lupa tentang perkara ini, insya-Allah. Kemudian yang keduanya ialah be a good role model. Kita sebagai ibu bapa memodelkan dengan baik kepada anak-anak kita tentang apa yang kita hajatkan untuk mereka. Jadi berbeza dengan solat, sebab solat ini ada perbuatan dia yang spesifik, bila orang tengok orang tahu tengah solat, tapi puasa ni tak ada perbuatan yang spesifik. Justru saranan saya ialah untuk kita menyuarakannya, mengungkapkannya dalam bentuk perkataan. Sama ada dialog secara direct kepada anak-anak kita ataupun ketika kita ada berdekatan dengan anak kita, kita ungkapkan apa yang kita fikir tentang puasa. Contohnya, kita tengah memandu dekat Lebuh Raya, lepas tu kita nampak satu iklan yang sangat menarik, jualan murah tapi barang tu tak perlu sangat. Jadi kita boleh selitkan, kita sebut, Alhamdulillah, syukur kita orang Islam ni, Allah bagi kita sebulan puasa Ramadan supaya kita berlatih, supaya kita kata tidak kepada diri kita, say no to ourselves. Bila mana kita kena say no. Bayangkan kalau kita tak boleh kata tidak kepada diri kita sendiri. Ikut je, apa hati nak semua ikut. Jadi bila nampak iklan barang best, kita pun nak beli. Orang tunjuk baju baru, kita nak beli baju baru. Tunjuk permainan baru, kita nak beli permainan baru. Habislah duit. Jadi akhirnya kita tak kontrol diri kita sendiri. Yang kontrol kita ialah televisyen, internet, iklan. Jadi puasa ni melatih untuk kita say no to some of our own desire, sebahagian daripada keinginan diri kita sendiri. Jadi bila kita ungkapkan benda tu, terutamanya bila dia tidak secara langsung kepada anak kita, dia mengalihkan beban dan anak kita mungkin boleh mempertimbangkannya, memikirkannya tanpa perlu berasa tertekan. Kemudian yang ketiga, don't be too quick to say no. Perkataan jangan ataupun tidak tu adalah
perkataan yang sangat penting untuk melakarkan sempadan di antara yang baik dengan yang buruk, yang boleh dengan yang tidak boleh. Tetapi kalau ibu bapa terlalu banyak menggunakannya pada tempat-tempat yang tidak berkeperluan, jadi dia macam orang kata hilang dia punya bisa dia punya nilai kepada perkataan itu. Jadi elakkan daripada terlalu kerap menggunakan perkataan no, gantikan dengan kaedah-kaedah lain untuk memberi reaksi bila mana ada sesuatu yang kita tak berkenan dilakukan oleh anak kita. Contohnya bila dia nak berbuka puasa, dia nak minum contohnya, kita jangan kata jangan contohnya, tapi kita kata kenapa nak buka puasa, apa yang berlaku, lapar ke, dahaga ke, apa yang terjadi pada hari ni. Jadi katakanlah penat sangat tadi main dengan kawan-kawan semua, jadi kita pun ingatkan balik pada dia, puasa ni kita kena plan elok-elok, dia memang penat. Jadi bila kita tahu kita main tu kita kena hadkan, jangan kita terlampau sangat. Jadi kalau penat sangat ni, okey, hari ni buka puasa tapi esok ingat apa yang dinasihatkan ni. Jadi kita lebih deskriptif pada mengungkapkan itu dan elakkan daripada menggunakan perkataan jangan, dan gunakan hanya bila pada masa yang bersesuaian ataupun bertepatan. Kemudian yang seterusnya, pay attention to positive behaviour. Mata kita ni mudah untuk nampak benda-benda yang negatif yang anak kita buat. Kalau dia balik sekolah, dia campak dia punya beg dia, kita nampak lah. Tapi kalau dia letak beg dia betul-betul di tempat yang sepatutnya, mungkin kita tak perasan. Jadi kita tidak memberi reaksi kepada perbuatan positif, sebaliknya kita memberikan banyak reaksi kepada perbuatan-perbuatan negatif. Jadi akhirnya kita lebih banyak memperkenalkan kepada anak kita benda yang kita tak suka berbanding dengan menjadikan mereka itu lebih biasa dengan benda yang kita suka. Jadi ini memerlukan kepada satu anjakan kepada cara kita melihat peka dengan persekitaran kita. Seterusnya, anticipate potentially explosive situation. Anak-anak ni meletup, dia punya gangguan regulasi emosi dia tidak berlaku tiba-tiba, dia ada signal-signal dia. Jadi kita kena peka dengan benda-benda ni tadi. Pertama sekali kita mungkin boleh agak, okey, hari ni ada pendidikan jasmani, hari ni ada ini, hari ni ada itu, cuaca pun nampaknya begitu panas. Jadi kita boleh agak lah, itu akan menjadi hari yang susah untuk anak kita. Lepas tu bila anak kita moody, nampak muka dia dah merah, merampuh kata orang kan. Jadi kita tahulah apakah langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mencegah daripada perkara ini terjadi. Dan ini memerlukan kepada kita untuk konsisten mengawal, mendidik anak kita. Dan memang ia bukan satu benda yang mudah, tapi insyaAllah kita cuba sama-sama. Seterusnya, avoid buying into negative remarks. Bila anak kita mungkin tak puasa ataupun buka puasa separuh jalan, orang keliling mungkin akan mengata, termasuklah yang mengata tu mungkin datuk dan neneknya, mak ayah kita sendiri. Jadi kita sebagai bapa jangan kita terpengaruh dengan label-label macam, apalah budak ni dah 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun tak puasa, bila nak puasanya, pemalas, lemah, lembik, katalah cakap macam tu. Jangan kita terpengaruh dengan kata-kata itu. Kita mesti menjadi fortress, kota yang melindungi anak-anak kita daripada label-label ini tadi. Seterusnya, disiplin dan bukannya hukuman. Bila mana sesuatu perkara itu dilanggar, satu peraturan itu dilanggar, maka reaksi kita hendaklah menjurus kepada mendisiplinkan dia dan bukannya menghukum. Beza di antara menghukum dengan mendisiplin itu ialah pendisiplinan itu ada elemen pelajaran, pengajaran yang boleh dipelajari oleh si anak. Jadi biasanya tindakan kita, katalah kita nak merampas sesuatu, kita nak menghalang dia daripada mendapat privilege tertentu, apa-apa, dia bukan hanya tindakan itu, tapi kita terangkan, kita describe dia dan kita firm. Kita tidak perlu berkeras, tapi kita perlu bertegas. Ada beza di antara berkeras dengan bertegas dalam hal ini. Seterusnya, distinguish between defiance and distraction. Bezakan di antara satu pelanggaran peraturan secara sengaja dengan distraction. Anak-anak yang ada ADHD easily distracted, sangat mudah untuk terlupa, terlalai, cuai, impulsif, meletup, dan itu adalah benda-benda yang banyak di antaranya kalau orang tak faham,
orang akan kaitkan itu tentang perangai, tingkah laku, akhlak yang buruk. Tapi banyak di antaranya adalah benda yang dia tidak boleh kawal dan kita faham apakah yang ada dalam otak anak ini yang menyebabkan mereka sukar untuk mengawal benda tu. Maka janganlah kita menghukum ataupun menegur sesuatu yang dia tidak boleh kawal. Sebaliknya, perlulah kita gunakan hikmah kita sebagai ibu bapa kerana kita yang kenal anak-anak kita, bezakan di antara sesuatu yang dia lakukan secara tidak sengaja sebagai sebahagian daripada cabaran yang selalu dihadapi sebagai seorang ADHD dengan satu pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama. Fokus kepada yang kedua tu, bukan pada yang pertama ni tadi. Selain daripada itu, elakkan daripada melabel anak-anak. Tadi kita lindungi anak kita daripada dilabel oleh orang lain. Keduanya, kita sendiri pula elakkan daripada melabel. Di dalam Al-Quran, Allah SWT pada mengungkapkan tentang perbuatan-perbuatan yang salah ini, Allah banyak menggunakan kata perbuatan, verb, dan kurang sangat menggunakan perkataan dalam bentuk noun. Contohnya, kafir, kafirun, orang kafir, satu dua kali saja di dalam Al-Quran, tapi kebanyakannya adalah dalam bentuk kata perbuatan, kafaru, kafara, kerana perbuatan itu menunjukkan dia masih di dalam proses. Dia mungkin boleh berubah, tetapi bila kita gunakan noun, bermakna itu sudah ditempa ke atas orang tadi. Elakkan daripada menggunakan label. Kemudian yang ketiga, make your child, not maths, responsible. Anak-anak bila melakukan satu kesilapan ataupun satu kesalahan, kita perlu berikan fokus kepada beliau untuk mengambil tanggungjawab ke atas apa yang berlaku tadi, dan bukannya difokuskan kepada dah makan ubat ke? Sebab tu tak makan ubat, kenapa jadi begitu? Ataupun dah makan ubat pun masih buat perangai macam ni. Elakkan daripada benda ni tadi, kerana dia menanam dalam fikiran anak bahawa tingkah laku dia dikawal oleh satu faktor luar, oleh ubat dia. Saya dalam pengalaman mengendalikan kelas mengaji dengan anak-anak yang ada ADHD, saya ingat lagi lah budak tu bila dia nakal sangat, duk panjat belakang saya sana sini semua. Jadi saya bila saya tegur dia, dia kata, Amir Sab, I'm sorry, it's not me, just my medicine kan. Jadi dia cunning lah, dia menyalahkan ubat dia pula kan. So kita tak nak benda tu berlaku. Kemudian yang seterusnya adalah enlist your child in problem solving. Bila mana ada sesuatu yang perlu diselesaikan, libatkan anak-anak kita. Contohnya bila anak tu ada nak mengikuti rombongan sekolah contohnya. Kat Malaysia mungkin tak lah, tapi kalau dekat sini kadang-kadang ada aktiviti luar. Jadi bila anak kita nak ikut sama nanti, macam mana, boleh puasa ke, tak boleh puasa ke, maka nak berhubung dengan cikgu ke, nak hantar email ke. So kita bincang sekali anak kita, libatkan dia supaya ownership dia terhadap langkah-langkah ni tadi dapat ditingkatkan. Kemudian elakkan daripada stop blaming others, elakkan daripada menyalahkan orang lain. Kalau cikgu tolong, cikgu buat macam ni, tak adalah jadi macam ni. Kalau bapa kamu buat macam ni, tak adalah jadi macam ni. Kalau mak kamu macam ni, tak adalah jadi macam ni. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku. Orang lain mungkin boleh menjadi penyebab kepada anak kita untuk mengamuk ke, marah ke, tetapi kita kena latih diri kita dan anak kita untuk fokus kepada yang paling boleh dikawal, iaitu diri masing-masing. Jadi bila ada, macam Rasulullah SAW kata, wa in sabbaka ahad au jahalna alaik, faqul inni shaim. Kalau ada orang yang memperbodohkan kamu atau mengajak kamu bergaduh ketika berpuasa, jangan lawan, tapi katakan sesungguhnya aku berpuasa. So kita take charge ke atas diri kita. Dan yang terakhirnya adalah get support, dapatkan sokongan. Bila mana kita rasa benda tu terlalu sukar, rumit, seperti mana rakan saya ini cuba untuk mendapatkan sokongan dengan menghubungi saya pula untuk membantu beliau cuba mendapatkan sokongan dengan mendapatkan tunjuk ajar daripada pihak yang lebih arif. So that is how we are helping each other, kita menolong satu sama lain. Jadi mudah-mudahan serba sedikit perkongsian ini dapatlah membantu kita sebagai ibu bapa untuk menyediakan anak-anak kita dan diri kita sendiri bagi menghadapi ibadah di bulan Ramadan ini, yang pastinya begitu mencabar, terutamanya untuk anak-anak yang mempunyai keperluan khas berkaitan dengan senario fenomena di dalam neurodivergent yang wujud dalam
kehidupan kita. Jadi selamat menyambut kedatangan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menyampaikan kita kepada bulan yang mulia ini dan meringankan tubuh badan kita untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.